Tell me why do you still love? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atasha Mutadaris ingin menerangkan tentang kesan kolonialisme terhadap sosial budaya di Tanah Melayu. Kolonial Barat berlaku dalam masa yang singkat, tetapi mereka meninggalkan kesan yang sangat besar. Pengaruh peradaban Barat lebih kepada pengaruh bidang material dan kesannya pada luaran sahaja. Ia banyak mempengaruhi kebudayaan dan institusi sosial. Ajaran Islam tetap menjadi pegangan masyarakat. Antara pengaruh peradaban Barat di Tanah Melayu ialah kewujudan masyarakat majmuk. Okey, mari kita memperkenalkan bangsa-bangsa di Malaysia. Masyarakat terdiri daripada berbagai-bagai bangsa. Malaysia mempunyai 3 bangsa utama seperti Melayu, Cina dan India. Mereka hanya terpisah disebabkan agama, adat resam, makanan dan pakaian. Begitu juga pekerjaan dan tempat tinggal. Pada hari ini, Cina dan India di sebelah Malaysia membentuk 45% penduduk dan beberapa kawasan mereka mempunyai majoriti yang besar. Walaupun di dalam Malaysia ini, majoriti masyarakat Cina lebih banyak dan peratusnya lebih tinggi berbanding orang Melayu dan India, tetapi di dalam kerajaan, orang Melayu masih memegang kuasa politik. Orang Cina kebanyakannya tinggal di bandar tertentu, seperti di Pulau Pinang, Melaka, kerana mereka lebih menguasai dalam bidang ekonomi sebab daripada galakan kolonial British. Cina duduk di bandar, manakala agama Islam pula tinggal di kawasan luar bandar. Mereka bekerja sebagai penanam padi, manakala masyarakat India pula tinggal di kawasan penanaman getah di pantai barat. Mereka juga kerja sebagai buruh. Oleh itu, kesan kewujudan masyarakat majmuk ini ialah perpaduan antara kaum. Kalau India, Cina, Melayu tidak memahami dan sering menyinggung perasaan antara satu sama lain, akan menyebabkan perpecahan kaum dan lahirkan perasaan sentimen. Okey, itu sahaja daripada saya, Natasha Mutadaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursyamini binti Rosli akan bercakap tentang kemunculan bandar-bandar moden selepas kolonialisme. Akibat daripada kolonialisme ni, dia telah mewujudkan bandar-bandar moden yang dikait dengan proses urbanisasi. Urbanisasi ni bermaksud pembandaran lah, so dia jadi proses pembandaran. Ia juga dikaitkan dengan pusat perubahan sosial budaya dan sosial. Dan bandar juga membawa nilai-nilai kemodenan dan kemajuan. Kampung ni dilihat sebagai membawa sifat-sifat tradisi, kurang moden dan kurang maju. Ini mendorong masyarakat desa untuk berhijrah ke bandar. Sebab bandar ada banyak lagi peluang pekerjaan. Antara bandar-bandar moden yang telah muncul akibat kolonialisme ini seperti Kuala Lumpur, Ipoh, Taiping, Butterworth, Kelang dan sebagainya. Kesemuanya ini terletak di pantai barat semenanjung Tanah Melayu. Penambahan ini berikutan kepentingan ekonomi Inggeris di Tanah Melayu. Pembangunan yang tidak seimbang ini memberi kesan yang buruk terhadap proses urbanisasi, iaitu proses pembandaran di Tanah Melayu. Ini disebabkan bandar ni telah dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti sistem angkutan, jalan raya dan kemudahan kesihatan. Manakala di luar bandar atau di kampung masih lagi ketinggalan di dalam arus pembangunan. Diorang ni tak ada jalan raya lagi, tak banyak lah jalan raya
kemudian kesihatan pun tak banyak. Pembangunan ni merugikan orang Melayu yang masih lagi menetap di kampung sebagai petani dan nelayan. Manakala mereka yang mengecapi kehidupan mewah di bandar ialah kaum Cina, disebabkan itu mereka lebih menguasai dari segi sektor ekonomi, terutamanya di dalam urusan perniagaan. Hal ini disebabkan orang Melayu tertinggal dalam kemajuan. Sambil itu juga, kemunculan bandar-bandar moden ini menyebabkan berlakunya gejala sosial. Kemajuan dikecapi di bandar merupakan keseronokan dan hiburan bagi generasi muda. Kemajuan ini akan menyebabkan mereka ni terlibat dalam aktiviti seperti pelacuran, penagihan dada dan sebagainya. Ini merupakan keruntuhan moral di kalangan remaja dan secara tidak langsung akan menghancurkan institusi peradaban Melayu. Malangnya, walaupun kemajuan dikecapi oleh hampir keseluruhan rakyat, namun masalah sosial yang terus wujud jika tidak dibendung akan menjadi barah yang akhirnya akan meruntuhkan masyarakat dan negara. Sekiranya diorang tak bendung, benda ni akan jadi macam lagi teruk lah. Pada dimensi yang lain pula, semua yang berhijrah ke bandar tidak dapat terlibat sebaik-baiknya dalam proses pembangunan dan kemajuan kerana ramai di antara mereka ni tercicir dalam pengajian. Pembangunan bandar tidak cukup untuk meresapi mereka yang sedia berada di bandar dan baru datang. Dengan demikian, pengangguran ini bertambah dan bandar-bandar mengalami masalah penempatan dan keburukan sosial. Hanya beberapa peluang yang kurang lumayan boleh didapati oleh anak desa yang baru datang. Hal ini berlaku di kampung mereka tidak mempunyai peluang untuk mengembangkan perusahaan disebabkan kekurangan modal dan teknologi. Diorang ni melakukan bisnes tapi tak maju sebab kurang modal dan kurang teknologi. Malahannya pula pihak kolonial lebih menumpukan kepada aktiviti di bandar sebab ni dia mewujudkan ketidakseimbangan dari segi pembandaran. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afrina Lili binti Amran, nombor pendaftaran 17 IKA 20F 1047 akan menerangkan tentang gerakan feminisme. Gerakan ini juga merupakan kesan daripada kolonialisme ke atas peradaban Melayu. Di Malaysia, gerakan ini kuat dipengaruhi di barat. Ia merupakan satu gagasan yang didasari oleh prinsip kesetaraan antara golongan lelaki dan golongan wanita. Ia didokongi oleh wanita elit yang memperjuangkan isu jantina. Isu ini seolah-olah telah mencetuskan semangat tidak puas hati dan meningkatkan permusuhan antara golongan lelaki dan golongan wanita. Contohnya di dalam masalah poligami. Kaum wanita menentang perkara tersebut dan tindakan ini menunjukkan mereka hampir sinonim dengan gerakan feminisme itu sendiri. Malah sebagai jalan keluarnya, mereka sanggup merujuk kepada sistem nilai barat yang membenarkan kaum lelaki menyimpan perempuan simpanan. Hal ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa akibat pengaruh kebudayaan barat, terutamanya di dalam kebebasan wanita, masyarakat timur termasuk yang beragama Islam turut terpengaruh dengan gerakan ini. Mereka hanya menurut perasaan sahaja dan cuba menghalang kebebasan lelaki yang mampu berpoligami. Ini juga menandakan keruntuhan institusi keluarga di dalam peradaban Melayu. Seterusnya, gerakan feminisme ini juga merupakan satu gagasan ilmiah dengan dasar falsafah yang menyebabkan penjukir-balikan dunia ilmu. Golongan wanita cuba menempatkan diri dalam dunia lelaki. Keadaan ini pernah berlaku di dunia barat dan dunia yang pernah dijajahnya akan mengikuti sepertinya. Hal ini terjadi disebabkan masyarakat tempatan mempunyai sikap yang mendewakan bekas tuan kolonial. Seterusnya, pada pandangan mereka juga, pembahagian kerja merupakan perkara-perkara yang merugikan kaum wanita, bahkan merupakan satu diskriminasi terhadap mereka. Justru itu,
Mereka menganggap bahawa kaum lelaki dan wanita adalah sama dan tidak boleh dibeza-bezakan. Hal ini jelaslah bahawa gerakan feminisme ini sudah pun menjalar di dalam kebudayaan kita. Ia juga membuktikan kepada kita bahawa pengaruh barat telah merebak ke serata negara, terutamanya kepada wanita elit atau golongan intelektual. Gerakan ini telah berkembang sejajar dengan arus modernisme dan liberalisme yang dibawa oleh kuasa kolonial ke negara itu. Berkembangnya gerakan ini menandakan kejayaan mereka mencorakkan negara yang dijajahnya, terutamanya negara Islam, ke dalam acuan mereka. Justru itu, kita seharusnya tidak mudah terpengaruh dengan perkara tersebut dan sepatutnya berbalik kepada identiti kemelayuan yang asal berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar. Oleh itu, jelaslah kepada kita bahawa kolonialisme ini memberi kesan yang ketara terhadap peradaban Melayu, khususnya di tanah Melayu, terutamanya dari segi politik, ekonomi dan sosio budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mastura Diana binti Masur daripada kelas DKA 1B, nombor pendaftaran 17 DKA 20F1007. Saya akan membincangkan tentang sistem pendidikan, perkembangan peradaban dan etika Melayu di alam Melayu selepas kolonialisme. Pada zaman selepas kolonialisme, sistem pendidikan sama rata, di mana sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan ditubuhkan dengan bertujuan pendidikan sama rata kepada rakyat, galakan perpaduan kaum dan melahirkan rakyat berintelektual. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Melayu, manakala sekolah jenis kebangsaan mengikut bahasa ibunda masing-masing seperti Cina dan India. Kemudian tenaga pengajar juga adalah oleh guru yang menerima pelatihan khusus. Kemudian zaman pendidikan selepas kolonialisme adalah antara zamannya ialah zaman pasca merdeka, di mana Ordinan Pelajaran 1957 dan Akta Pelajaran 1961 digubal dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaran. Kemudian zaman dasar ekonomi baru, di mana dasar pendidikan disemak semula oleh Jawatan Kuasa Kabinet pada tahun 1979. Seterusnya, zaman dasar pembangunan negara, di mana ketika itu ICT dikembangkan. Perkembangan ICT di seluruh sekolah, tak adalah semua, yang segelintir, termasuk di sekolah Bestari pada tahun 1999 dan naik taraf kelayakan guru. Maafkan saya sebab tersilap tadi. Dan yang terakhir adalah zaman dasar wawasan negara, di mana sekolah wawasan yang mementingkan 4M, di mana terpecah kepada 4: membaca, menulis, mengira dan menaakul. Itu sahaja. Serta semangat patriotisme. Sekian, terima kasih. Di situ saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Umairah binti Zulkifli akan membentangkan kesan kolonialisme terhadap sosio budaya di tanah Melayu, perubahan dari segi budaya. Perubahan dari segi budaya. Budaya merupakan cara hidup yang diamalkan oleh masyarakat. Sebagai cara hidup, budaya merupakan pemberat yang amat penting kepada individu dan masyarakat dalam membuat keputusan sebagai penghuni. Berdasarkan teori Samuel B. Huntington menjelaskan bahawa pertemuan peradaban berlaku disebabkan oleh negara-negara maju ke atas negara dunia ketiga.
Ini akan menyebabkan berlakunya konflik ke atas masyarakat yang akan datang, terutamanya dari segi budaya. Masyarakat Barat dan Timur mempunyai budaya yang amat jauh beza pada suatu masa dahulu. Samuel P. Huntington juga menjelaskan bahawa masyarakat di dalam setiap peradaban berbeza caranya, seperti dalam bidang keagamaan, ekonomi, sejarah, bahasa dan sebagainya. Perbezaan dari segi peradaban ini telah melahirkan konflik yang berpanjangan dan kesannya begitu ketara ke atas suatu masyarakat itu. Dunia yang semakin konflik ini menyebabkan interaksi antara peradaban semakin bertambah. Peradaban yang menguasai dunia seperti peradaban Barat akan mempengaruhi peradaban lain, terutamanya dari segi pemodenan, kemajuan, ekonomi dan perubahan sosial budaya. Kesan penjajahan terhadap pendidikan yang diterima dan pendedahan masyarakat Timur kepada nilai Barat, masyarakat Timur kini sedikit sebanyak telah terpengaruh kepada kehidupan Barat. Masyarakat Barat menganggap budaya masyarakat Timur ini tidak maju dan tidak setanding dengan budaya mereka. Hal ini lebih ketara setelah bandar-bandar kolonial pada abad yang ke-19 apabila kedudukan istana sebagai pusat kebudayaan Melayu mula lemah. Masyarakat Melayu mula berubah apabila bandar-bandar kolonial dan bandar-bandar tradisional turut mengalami perubahan. Akhirnya, masyarakat tempatan akan dipisahkan dengan identiti tempatan yang telah berakar umum. Proses ini juga melemahkan bangsa sebagai identiti. Peradaban ini telah memberikan masyarakat yang mempunyai identiti budaya yang terbesar dalam organisasi manusia sama ada masyarakat bandaran ataupun desa. Kedua-dua saling memerlukan antara satu sama lain. Contohnya, dalam aktiviti pertanian, perikanan dan perindustrian dan lain-lain lagi. Kemunculan peradaban kolonisme di alam Melayu ditafsirkan sebagai satu kawasan budaya tamadun Melayu yang kaya dan luas. Juga merangkumi rantauan geografi yang meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Filipina, Singapura dan Selat Thailand. Berkembang ke Kepulauan Pasifik yang dikenali sebagai rumpun Melayu Polynesia. Peradaban ini wujud sejak zaman Kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, Majapahit, Kesultanan Melayu Melaka dan sebagainya lagi. Zaman-zaman ini telah membina kebudayaan yang tinggi sehingga dapat memberikan sumbangan kepada tamadun dunia. Antara sumbangannya ialah peninggalan budaya yang memperlihatkan sifat-sifat pencapaian tamadun yang tinggi. Mempunyai satu rangkaian gaya cipta antara semenanjung Indochina dengan Indonesia hingga ke pulau-pulau Filipina. Ini melihatkan keseimbangan daya cipta pemikiran bangsa Melayu yang tiada terhad terhadap hasil-hasil kebendaan yang bersifat monumen dan keagamaan semata-mata, tetapi juga bersifat pertanian dan kelautan. Dalam bidang pertanian, tamadun Melayu Chapa telah melahirkan tanaman padi tertua di dunia yang dibantu dengan sistem pengairan pertanian di Chapa yang dikenali sebagai Banak. Di Bali pula dikenali sebagai Subah dan di Malaysia terkenal dengan terusan Wan Mat Samad pada abad ke-19. Sekian saja daripada saya pengkongsian kesan kolonisme terhadap sosio budaya di tanah Melayu dari segi budaya.
Semoga anda semua dapat memahami. Terima kasih kerana mengambil masa untuk menonton. Bye.